Hai, Assalamualaikum. Saya Sri Nadira. Kumpulan bersama Emir Syuhada, Sabrina, Faris dan Hairiniza akan terangkan tajuk Modern Minimalist Garden. Modern Minimalist Garden adalah reka bentuk taman kecil yang terbaik, iaitu konsep simple tetapi elegan. Yang kedua, susunan yang tak rumit. Dan yang ketiga, mencampurkan gaya taman yang berbeza di garden. Modern Minimalist Garden harus mempunyai suasana santai dan selesa. Ia membangun bahagian luar yang mencerminkan pemilik dan memberikan penampilan moden. So, kita orang pilih garden ni iaitu roof garden. Di roof garden ini adalah ada bahagian seating dan material untuk seating garden ini ialah stainless steel, foundation dan Iroko wood. Iroko wood ni mempunyai tarikan warna hangat dan sentuhan halus, mempunyai kemasan semua jadi, dan bingkai kayu Iroko ni disandar kepada hujung keluri tahan karat untuk permukaan luar adalah sebagai pelindung dari kerosakan akibat kelembapan. Biasanya material yang digunakan dalam modern minimalist garden yang lain adalah synthetic resin chairs, metal, wood, fabric sofa dan leather sofa. Synthetic resin chairs kebaikan adalah stylish, penyelenggaraan yang rendah, ringan dan tahan lama. Ia merupakan salah satu bahan yang terbaik untuk perabot luar. Ia juga sangat ringan dan senang dibersihkan. Seterusnya wood. Wood mempunyai warna dan tekstur yang berbeza, menarik dan semua jadi. Dan seterusnya metal. Bahan yang paling kuat dan tahan lama untuk perabot dalam taman luar. Ia dibentuk menjadi reka bentuk yang lebih kompleks dan memberikan peluang fleksibiliti gaya yang lebih besar. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Recurring Sam Yusri. I will talk about shelter, and my topic that I choose is shelter in garden minimalist architecture. Okay, a shelter is a basic architecture structure of building that provides protection from a local environment, having a place of shelter of safety and treat. Home is commonly considered fundamental physiology human need, the foundation from which develop higher human motivations. The function from the shelters provide integral aspect of protection, service and resource, which enable women who have experienced both the children to recover from the violence, to rebuild self-esteem, to take steps for origin and self-determined independent life. The next is prefabricated underground from the various materials, including corrugated steel plate, perhaps cables and exposed reinforced fiberglass, high density polyclean concrete, reinforced and rebar, steel roots, fiber mesh, frame, and dispersion uniformly, and mostly a timber. Okay, next. This is the type of shelter that I have. We have a fabric, steel, concrete, wood. Okay, and next. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Sulaiman. Saya akan meneruskan presentation untuk case study ini tentang lighting post yang boleh nampak dekat slide ni. Lighting post ni penting kerana pencahayaan yang betul ia boleh membuat atau merosakkan rupa bentuk luar rumah anda. Rancangan lebih jauh dan ditekan, setiap faktor dan pilihan tertentu boleh dipecah rapi. Di bawah ini kami akan menguraikan semua proses pilihan pencahayaan, penampilan halaman, dan anda boleh menambah nilai semula ke rumah anda. Semuanya lebih mudah. Okay, next. Anda boleh lihat type of light. Terdapat 10 jenis lampu yang telah saya senaraikan di dalam slide ni. Yang pertama, pass light. Semua tahu pass light ni digunakan untuk menerangkan laluan berjalan. Yang keduanya adalah deck light. Lampu yang digunakan untuk deck.
Yang ketiganya adalah point light. Lampu tersebut digunakan untuk kolam, sudah tentulah namanya pun point. Yang ketiganya adalah step light, digunakan untuk tangga. Yang keempat adalah spotlight. Yang kelima adalah well light. Ini selalunya orang gunakan untuk, contohnya macam nak hide dia punya bentuk lampu tu, dia menggunakan untuk up light, mencahayakan lampu untuk menyuluh ke atas. Yang ketujuh, bullet light. Selalunya kita dapat jumpa lampu ni dekat tempat parking lah. Dekat hospital pun ada tak. Yang ke-8, post mount light. Yang ke-9, hardscape light. Dia macam step light jugalah, tapi yang ni panjang sikit lah, digunakan dalam hardscape. Yang ke-10 adalah floodlight. Selalunya lampu ni digunakan untuk menerangkan sesuatu yang lebih besar lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada method of light. Setiap pencahayaan ada style dan jenis-jenis dia. Apa yang nak ditunjukkan kepada kita, apa yang nak ditunjukkan dan dicerahkan di dalam sesuatu landscape. Lepas tu, style yang pertama adalah uplighting. Kalau kita boleh nampak, uplighting ni dia menerangkan cahaya ke atas. Yang kedua ni adalah moonlighting. Moonlighting ni dia menerangkan kawasan seperti mana bulan menerangkan bumi lah. Macam mana bulan, macam itulah dia menyuluh seluruh kawasan nampak. Lebih kurang. Lepas tu yang ketiga adalah silhouetting. Yang ni dia meletakkan pencahayaan pada belakang objek. Yang keempat ni adalah shadowing. Shadowing ni pula dia meletakkan pencahayaan pada depan objek. Dia bagi membesarkan bayang tu lagi dan menunjukkan objek. Yang kelima adalah grazing. Ni lebih kepada building. Dia menampakkan building. Dan juga washing, sama. Dan juga path lighting. Ni banyak digunakan untuk menunjukkan perjalanan, laluan berjalan. Okay. Seterusnya adalah landscape lighting design option. Landscape design option ni terdapat dalam lighting fixture style. Yang first sekali, itulah modern fixture. Yang kedua, contemporary fixture. Yang ketiga, traditional fixture. Yang keempat, rustic fixture. Yang kelima adalah Victorian fixture. Seterusnya, landscape lighting design option ni boleh dipilih dalam color dan finish. Dan seterusnya, shape and size, bentuk dan size. Dan seterusnya adalah lighting layout option. Lepas tu seterusnya adalah lighting control option. Okey, untuk task ini, task kami memilih untuk model minimalized lighting post. Untuk upper light yang contemporary terrace ni, boleh digunakan lighting seperti Kichler dan Hiccup, pendant light and pendant floor light. Untuk normal lah. Dan untuk lighting post yang digunakan dekat area landscape ni, untuk ground, dia digunakan untuk up lighting and modern fixture and shadowing. Anda boleh lihat. Itu saja daripada saya menerangkan jenis-jenis lampu dan method of lampu dan option yang dipilih. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syahada, majlis nombor
06DSB 19F 1061. Saya akan menerangkan jenis material planter box iaitu fiberglass, ceramik, metal, wood, konkrit dan glass ceramik. Untuk ceramik, ianya sesuai dengan tanaman yang berat kerana daya tahan untuk ceramik ni adalah cukup berat. Ianya juga terdiri daripada pelbagai jenis warna dan reka bentuk. Selain itu, reka bentuk ceramik ni dan juga warna dia dia akan nampak moden dan minimalis jika diletakkan pada taman tersebut. Seterusnya, metal. Metal ni dia tahan lama. Jika macam metal ni, kalau logam dia seperti aluminium, ianya dapat diberikan daya tahan logam dan ianya juga lebih ringan dan mudah untuk dialihkan. Metal ni juga dia tak mudah berkarat dan harganya pun dia lebih murah. Seterusnya, konkrit. Konkrit ni sesuai dengan tanaman yang berat sebab struktur dia yang berat, tetapi ianya sukar untuk dialihkan. Ianya juga dapat melindungi akar pokok apabila perubahan suhu berlaku dalam satu masa. Seterusnya, wood. Ianya sukar retak dalam keadaan sejuk dan ianya juga lambat untuk kering. Apabila kita menggunakan wood sebagai material untuk planter box ni, ia akan nampak lebih natural sebab warna kayu tu sendiri yang sesuai dengan konsep minimalis and modern. Dan yang terakhir, fiberglass. Ianya tahan lama, ringan dan ia dapat mengatasi sebarang cuaca yang tak dijangka. Lepas tu, ianya kelihatan moden dan ia juga nampak lebih natural. Assalamualaikum, nama saya Nursabrina. Chemistry saya 1062. Saya akan terangkan bahagian water. Untuk keadaan modern minimalis ni, water dia ialah curve water dan menggunakan material stainless steel. Contoh-contoh untuk water ialah fountain, water feature wall dan ponds. Material yang biasa digunakan untuk fountain ialah fiberglass. Fiberglass ni adalah bahan yang sangat ringan yang digunakan dengan air pancut luar untuk air pancut yang kecil untuk menghias taman halaman yang kecil. Even dia ringan, tapi dia kuat dan tak mudah pecah. Tapi kalau kita letak dia dekat landscape garden tu, susun atau dia dekat tempat yang sangat terbuka, nanti kalau ada angin yang kencang, ia akan mudah pecah. Jadi kalau kita nak buat fountain tu dekat tempat yang terbuka, tempat yang kuat, kita kena gabung material fiberglass ni dengan resin supaya dia kuat dan dapat tahan angin. Kaedah penggunaan lain adalah dengan menggabungkan logam dan beberapa jenis batu. Bahan yang digunakan untuk membuat permukaan yang sangat bergaya yang dibuat dengan mencampurkan tembaga, mangsa, besi atau keluli, batu mama atau batu sungai. Gabungan tu nanti sendiri akan menghasilkan warna yang menarik. Material lain untuk kolam iaitu ponds ialah material bricks, heavy rocks and concrete. Untuk water feature wall pula, materialnya ialah glass, stone dan stainless steel. Thank you. We talk about the color. We have a silver, grey, creamy white and green. Okay, next for more from the informations. The minimum rule of the minimalist in simplicity, whether indoors or outdoors, keep the natural color palette of our space looking more coherent and stylish. Choose pots, furniture and accessories in soft on a burst color that can match the greenery of our garden. Materials such as teak and acacia are ideal for creating a modern and minimalist
aesthetic and can be used for fences and furniture. In terms of plants, added to no more than the 3 species and repeat strategy throughout your garden. Choose evergreens and varieties and provide color throughout the year to keep our garden looking fresh and rich. See the functionality of the extra and decor and stylish and useful display gadgets for cheating a minimalist garden make every cut an addition of style. And the natural colors white, beige, silvers and cream white. The natural colors can be also used for the soften effects and loud color schemes and stand on their own monochrome theme. Thank you.